Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semua sihat ke? Waalaikumsalam cikgu. Sihat. Waalaikumsalam cikgu, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semoga semuanya dalam keadaan sihat dan hindarkan diri kamu daripada keluar rumah selalu sebab sekarang kita dilanda wabak COVID-19. Jadi cikgu harap semuanya dapat menjaga diri, jaga SOP dan pakai mask jika kamu keluar daripada rumah. Dan baru-baru ini kita juga dikejutkan dengan kejadian banjir yang melanda negeri di Malaysia dan kita doakanlah supaya negeri-negeri tersebut berada dalam keadaan yang dipermudahkan insyaAllah. Okey. InsyaAllah ya. Pada minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan satu kemahiran yang selalu sangat kita gunakan. Dan sebelum itu, cikgu nak kamu teka apa yang kamu nampak di skrin kamu sekarang ni. Apa yang pakcik ni sedang lakukan? Baca surat khabar. Surat khabar cikgu. Membaca surat khabar, betul, tepat. Bagus semuanya. Nampaknya kamu cakna dengan gambar yang pakcik ni sedang lakukan. Jadi kamu tahu ianya sedang membaca surat khabar. Jadi ianya di sini perkaitannya dengan kemahiran yang kita nak belajar hari ini iaitu kemahiran membaca. Namun kemahiran membaca ni kita ada membaca sajak, puisi, pantun dan sebagainya. Tapi hari ini apa sebenarnya sumber yang hendak kita baca? Sama ada sajakkah, puisikah, apakah? Jadi kita lihat kepada slide seterusnya. Baik, slide yang kedua ini, apa yang kamu boleh lihat di sini secara generalnya? Teks ini menunjukkan tentang apa? Tentang banjir. Tentang banjir. Selalunya berkenaan dengan banjir ataupun isu-isu yang berkaitan ini kita selalu dengar di mana? Dekat TV. Dekat televisyen, betul. Ya, ataupun di corong-corong radio, betul. Jadi itu ialah laporan ataupun berita. Jadi teks ini berkenaan dengan banjir di 6 negeri yang melanda negara kita. Cikgu ambil daripada sumber berita harian di mana ianya merupakan sejenis teks laporan. Sejenis teks laporan di mana hari ini kita akan membaca ataupun mengetahui cara bagaimana kita nak baca laporan dengan betul, dengan nada yang tepat, dengan intonasi yang betul. Jadi kamu semua dah bersedia? Sudah cikgu. Sudah. Okey, jom kita lihat laporan berkenaan dengan banjir yang cikgu sediakan. Sementara itu semua lorong di kilometer 198 antara persimpangan Pertingkat Seri Jaya dan Gambang Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LCD 1 ditutup serta-merta susulan kejadian air melimpah sejak pukul 8.50 pagi. Menurut Pegawai Jabatan Komunikasi Korporat Anis Berhad, Fazlaitun Hussein, penutupan dilaksana selepas kawasan berkenaan dinaiki air setinggi 0.61 meter, membabitkan sepanjang kira-kira 1 kilometer berikutan hujan lebat yang berterusan. Kejadian itu berpunca daripada air sungai Lepar melimpah dari arah timur sehingga menjejaskan kedua arah lebuhraya berkenaan. Sehubungan itu, pengguna yang ingin ke Kuantan dan Kuala Lumpur mohon tangguhkan perjalanan anda buat sementara waktu. Dalam hal itu, Fazlaitun berkata, orang ramai dinasihatkan agar mengikuti status dan perkembangan terkini berhubung perkara itu menerusi saluran rasmi Anis Berhad iaitu di media sosial dan Facebook Lebuhraya Pantai Timur untuk maklumat lanjut keadaan trafik. Okey. Itu merupakan salah satu contoh cara kamu untuk membaca laporan dengan betul. Tadi cikgu berikan contoh laporan banjir lah kerana isu tersebut merupakan isu yang sedang berlaku sekarang ini dan kita lihat sendiri cara bagaimana wartawan ataupun pembaca itu membaca laporan dengan betul. Sama ada dia berhenti di suatu tempat dalam ayat itu ataupun dia membaca senada sahaja. Nampak dia berhenti-berhenti kan? Itulah cara-cara untuk kita membaca laporan. Dan pada hari ini kita hendak membaca laporan itu dengan betul. Dan cikgu nak dalam akhir pembelajaran hari ini kita lihat objektif pembelajaran iaitu yang pertama, Hasrani boleh bacakan kat kelas? Boleh cikgu. Okey, terima kasih.
Untuk objektif pembelajaran 1, murid tingkatan 3 Gemilang dapat membaca laporan yang disediakan oleh guru dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, terima kasih Hasriani. Jadi untuk pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran cikgu berharap agar murid-murid cikgu dapat membaca laporan dengan intonasi dan sebutan yang betul untuk laporan yang cikgu akan sediakan sebentar lagi. Dan objektif yang kedua, Haslinda boleh tolong bacakan untuk cikgu? Boleh cikgu? Okey. Okey, terima kasih. Objektif kedua, murid tingkatan 3 Gemilang dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 ciri laras bahasa yang terdapat dalam teks laporan yang disediakan oleh guru. Okey, terima kasih Haslinda. Seperti apa yang Haslinda bagi tahu tadi, di akhir pembelajaran ini juga cikgu nak kamu semua sekurang-kurangnya dapat menyatakan 2 ciri laras bahasa. Laras bahasa apa? Mestilah laras bahasa laporan yang cikgu akan ajar sebentar lagi, dan kamu dapat terangkan 2 ciri laras bahasa tu dalam teks laporan yang cikgu sediakan. Jadi kamu semua telah bersedia untuk menjadi seorang wartawan pada hari ini? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey, mari kita ke aktiviti seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Begitulah tadi serba sedikit berkenaan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu minta murid-murid semua membuka buku teks muka surat 5 dan lihat secara halus berkenaan dengan laporan tersebut. Okey, daripada laporan ini, cikgu telah menyediakan rakaman penyampaian laporan yang betul. Okey, sekarang kita akan dengarkan. Okay. Laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Orkestra Simfonik Sekolah Sri Putri atau lebih dikenali sebagai Sri Putri Simfonik Wins SPWINS dianggotai oleh 99 orang murid dari dan 1 hingga dan 5. Sejak ditubuhkan pada tahun 1976, SPWINS merupakan antara pasukan orkestra yang terbaik di Malaysia. Selama tahun SPWINS telah menyertai pelbagai acara persembahan dan pertandingan sama ada pada peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Yang berikut ialah pencapaian tertinggi SPWINS bagi tahun 2015 hingga 2017. 2015, anugerah bangsa dan New York Wins Festival di Carnegie New York, Amerika Syarikat pada 1919. Diiktiraf oleh Malaysia Board of Records sebagai First Malaysian Government's Residential School to win Silver Award at the New York Wing Bank Festival. 2016, anugerah Amarillo Angeles International Music Festival 2016. Kemenangan jalan kali oleh Orkestra dan Malaysia ini telah diumumkan pada 1 Juni 2015 di Walt Disney Concert Hall Los Angeles. 2017, anugerah Perak dalam 18 World Music Contest 2017 di Great Netherlands. Secara keseluruhannya, setiap ahli pun lebih kreatif dan budaya kerja positif demi memastikan pelaksanaan kegemilangan SPWINS. Tambahan pula, sebagai duta kecil negara dalam seni persembahan muzik, SPWINS perlu sentiasa pamerkan persembahan yang segar, berkualiti dan melanjutkan demi mengharumkan nama negara di pesona dunia. Mudah-mudahan SPWINS bertambah maju jaya. Okey, begitulah tadi laporan pertuturan yang sebenarnya. Okey, jadi seterusnya berdasarkan daripada laporan yang telah kamu dengari, okey, jadi setiap laporan tersebut ataupun setiap laporan tersebut mempunyai laras bahasa. Laras bahasa ni apa yang dapat didefinisikan sebagai laras bahasa ialah kelainan bahasa yang digunakan berdasarkan situasi pada masa itu. Laras bahasa ni berbeza-beza, sebentar lagi kita akan melihatlah. Okey, yang kedua, laras bahasa ni digunakan oleh pengguna, iaitu pengguna tertentu untuk keadaan yang tertentu. Jadi laras bahasa ni sentiasa berubah-ubah mengikut fungsi dan keadaannya. Okey, jadi kenapakah ataupun mengapa kita memerlukan laras bahasa? Jadi ia adalah disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ialah ciri keperihalan dan yang kedua adalah ciri linguistik. Ciri linguistik ni merupakan ciri bahasa lah. Okey, untuk ciri keperihalan ni dia terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah situasi luaran. Situasi luaran ni merujuk kepada gaya bahasa yang digunakan lah. Sebagai contoh ialah bahasa Melayu baku atau bahasa istana. Kedua-dua bahasa ini adalah berbeza. Jadi situasi luaran ni amatlah penting untuk kita gunakan dalam laras bahasa. Yang kedua adalah ciri persekitaran, iaitu yang membawa maksud cara penyampaian
cara penyampaian iaitu bentuk perhubungan yang digunakan. Sebagai contoh ialah sama ada kita gunakan secara lisan ataupun bertulis. Tapi dalam pembelajaran kita pada hari ini kita akan bertutur secara lisan laporan dengan menggunakan nada dan intonasi yang sewajarnya. Yang kedua adalah ciri linguistik. Okey, ciri linguistik ni terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah aspek kosakata. Sabrina boleh baca untuk huraian aspek kosakata? Boleh cikgu. Aspek kosakata iaitu penggunaan perkataan atau istilah yang digunakan mengikut situasi pada masa itu. Okey, betul. Manakala aspek ayat, penggunaan jenis ayat sesuai seperti ayat majmud dan ayat tunggal. Ya, betul. Terima kasih Sabrina. Okey, daripada ciri linguistik ni ataupun ciri bahasa ialah ia ada sangat mempengaruhi ragam bahasa ataupun bahasa yang kita gunakan. Okey. Jadi jenis laras bahasa ni terbagi kepada banyak jenis. Sebagai contoh ialah laras bahasa perniagaan, laras bahasa sains, laras bahasa media massa, laras bahasa laporan dan juga laras bahasa berita. Tapi dalam pembelajaran kita dalam tingkatan 3 ni kita akan belajar dua jenis laras bahasa, itu laras bahasa laporan dan laras bahasa berita. Okey. Jadi laras bahasa laporan ni ialah bentuk bahasa yang kita gunakan dalam membuat laporan seperti liputan akhbar, liputan media elektronik dan laporan pembentangan seminar. Okey, sebelum tu cikgu mau tanya kamu. Siapa sini yang pernah tengok 999 pada pukul 9 malam di TV3? Saya cikgu. Saya pernah Ya, begitulah pertuturan ataupun nada yang digunakan dalam laras bahasa laporan ni lah. Jadi berdasarkan daripada apa yang cikgu jelaskan tadi, laras bahasa laporan ni mempunyai ciri-ciri tertentu untuk membezakan laras bahasa laporan dengan laras yang lain kerana setiap laras adalah berbeza-beza. Yang pertama, cikgu minta Asdinda pula baca. Menggunakan istilah khusus iaitu perkataan yang berfokus kepada topik perbincangan. Ya, betul. Okey, sebab sebagai contoh perkataan yang berfokus ni kepada topik perbincangan, sebagai contoh kita membincangkan tentang banjir tadi. Jadi perkataan yang berfokus adalah banjir di mana, lepas tu banjir apa yang menyebabkan banjir tersebut dan sebagainya. Yang kedua, yang B, cikgu minta Amira. bernada formal, penggunaan nada yang konsisten. Ya, okey. Berdasarkan ciri ini iaitu bernada formal, penggunaan nada yang konsisten ni adalah sangat dititik beratkan kerana ia merupakan satu laras bahasa yang digunakan dalam laporan, iaitu penutur akan menuturkan secara konsisten lah nada yang ataupun laporan yang akan dijelaskan. Dan yang ketiga ialah menggunakan bahasa dan format baku, iaitu tidak mencampur adukan bahasa baku, tidak mencampurkan dengan bahasa pasaran dan sebagainya, iaitu bahasa baku ini merupakan pertuturan bahasa yang teratur dan mantap. Okey. Yang ciri yang keempat pula ialah struktur dan gaya formal, iaitu pertuturan ayat panjang dan kompleks. Selepas ini kita akan lihat berdasarkan contoh yang cikgu berikan. Dan yang kelima ialah maklumat disampaikan secara sistematik dan berobjektif, iaitu penyampaian lisan yang dituturkan adalah secara teratur daripada satu isi penting kepada isi penting yang seterusnya, iaitu secara berproses lah. Dan seterusnya, ini merupakan apa yang cikgu paparkan di hadapan di skrin ni ialah laporan daripada buku teks muka surat 5. Okey, berdasarkan daripada laporan ini kita akan mencari ciri laras bahasa daripada laporan ini. Yang pertama, ciri laras bahasa tadi ialah menggunakan istilah yang khusus. Jadi berdasarkan apa yang kamu dapat lihat di gambar ini, istilah yang khusus adalah seperti Orkestra Simfonik Sekolah Seri Putri. Okey, istilah ini adalah khusus ataupun istilah yang menjadi fokus dalam laporan yang dituturkan. Boleh faham murid-murid? Boleh Okey, cikgu. itu yang pertama. Okey, cikgu minta Sabrina cuba cari istilah yang khusus daripada laporan ni. Istilah yang khusus.
Sri Putri Symphonic Winds. Betul ke cikgu? Ya, itu ialah istilah yang khusus, iaitu Sri Putri Symphonic Winds itu adalah dikenali juga sebagai Orkestra Simfonik Sekolah Sri Putri. Jadi ia adalah berfokus, iaitu mempunyai istilah yang khusus. Yang kedua ialah bernada formal. Jadi ciri laras bahasa ni daripada pertuturan kita hendaklah menuturkan secara formal, iaitu mengikut intonasi. Sebagai contoh, laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Okey, begitulah nada yang digunakan dalam laporan ini. Okey, yang ketiga ialah menggunakan bahasa dan format baku. Berdasarkan apa yang dapat kamu lihat di paparan skrin ini, semua ataupun ayat yang digunakan adalah menggunakan bahasa dan format baku, tetapi ia adalah tidak menjadi masalah kerana terdapat percampuran kod bahasa, iaitu bahasa Inggeris dalam laporan ini, kerana bahasa Inggeris tersebut menjadi huraian dalam laporan ini. Okey. Yang keempat pula adalah struktur dan gaya format. Struktur dan gaya format ini merupakan pertuturan ayat panjang. Ayat panjang sebagai contoh, kamu dapat lihat di sini daripada orkestra simfonik, iaitu daripada yang pertama orkestra simfonik sehingga ke tingkat 5. Ia merupakan ayat kompleks yang panjang. Jadi itu adalah ciri bagi laras bahasa laporan. Dan yang kelima pula ialah maklumat disampaikan secara sistematik dan berobjektif. Apa yang dimaksudkan di sini? Laporan ini adalah berkhusus kepada laporan pencapaian tertinggi tahun 2015 hingga 2017. Jadi maklumat itu adalah disampaikan secara teratur, iaitu daripada 2015 pencapaian yang telah didapat pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Jadi laporan ni adalah secara teratur. Okey, jadi semua murid boleh faham apa yang telah cikgu jelaskan tentang ciri laras bahasa laporan? Faham cikgu. cikgu. Okey, jadi aktiviti kita yang seterusnya, cikgu akan minta kamu untuk membaca laporan lah. Okey? Okey murid-murid, tadi kamu dah tengok video pembacaan laporan yang sebenar yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, dan kamu pun dah belajar tentang apa itu laras bahasa laporan dan ciri-ciri laras bahasa laporan kan? Okey. Ya, cikgu. Okay, jadi kita akan buat aktiviti membaca. Okey? Okey, boleh. Cikgu nak kamu membaca dalam kumpulan dan kamu akan diagihkan secara berpasangan. Okey, kamu nak cikgu tentukan pasangan kamu ataupun kamu nak tentukan sendiri, nak pilih kawan sendiri? Nak cikgu Pilih lah. tentukan. Cikgu tentukanlah, cikgu. Okey, cikgu tentukan. Okey, kalau macam tu, Sabrina berpasangan dengan Ashikin dan Hasriani berpasangan dengan Amira Najia. Boleh? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey. Cikgu akan beri teks laporan yang berbeza mengikut kumpulan. Sebentar ya. Okey, kamu nampak kan apa yang cikgu kongsikan di skrin kamu semua ni? Nampak cikgu. Apa cikgu? 2 laporan. Okey, betul. Ni contoh laporan. Cikgu nak setiap pasangan baca teks laporan yang cikgu dah sediakan ni. Okey, mengikut perenggan yang cikgu tetapkan. Untuk kumpulan Sabrina, cikgu nak kamu baca perenggan 2 sehingga perenggan 3. Faham? Faham cikgu. Bermula daripada tujuan kempen ini diadakan, okey, untuk laporan yang pertama, sehingga secara positif. Okey, kamu boleh nampak? Nampak cikgu? Okey, dan untuk kumpulan Hasriani, kamu kena baca teks laporan yang kedua. Cikgu nak kamu baca daripada perenggan pertama sehingga ke perenggan kedua.
Okey, boleh cikgu. Bermula daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kemajuan sehingga kepada sehingga perenggan yang kedua sehingga perkataan pertandingan berbahasa. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey. Boleh, Cikgu cikgu. beri masa. Cikgu beri kamu Nak tanya masa satu perenggan seorang ke? boleh? Okey, kamu bahagikan sendiri. Siapa nak baca perenggan yang pertama dan siapa nak baca perenggan yang kedua? Baik cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Mira baca Okey, perenggan cikgu. 2 Mira. Okey. Sabrina nak baca perenggan mana? Perenggan 3. Okey, cikgu akan beri masa 2 minit untuk kamu teliti teks laporan tersebut dan kamu perlu membaca teks laporan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, kamu teliti dulu laporan ni. Baik cikgu. Okey, kamu ada lagi 60 saat. Okey, masa tamat. Okey, kumpulan mana yang nak mulakan dulu? Kumpulan Sabrina. Okey. Kumpulan Sabrina, kamu baca teks laporan ni dengan kuat ya. Supaya Baik, cikgu. rakan-rakan yang lain boleh dengar. Baik. Saya mulakan dengan perenggan yang kedua. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk meluaskan penggunaan bahasa baku di kalangan murid-murid. Di samping itu, kempen ini juga bertujuan untuk memupuk minat pelajar dalam mendalami bahasa kebangsaan. Dah cikgu. Okey. Baiklah, saya akan baca perenggan ketiga iaitu sempena kempen ini, pelbagai acara menarik telah dijalankan seperti pertandingan syarahan, perbahasan, mengarang esei, mendeklamasi sajak dan bercerita. Pertandingan-pertandingan ini diadakan bertujuan untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid, memantapkan kemahiran komunikasi dalam bahasa Melayu baku serta menjana daya sains secara positif. Sudah cikgu. Okey. Okey. Terima kasih Sabrina dan Ashikin. Bagus. Okey, bagus. Kamu baca teks laporan tadi dengan nada yang formal dan menggunakan bahasa yang baku. Jadi menepatilah kan ciri laras bahasa yang sepatutnya dibaca untuk membaca laporan. Okey. Seterusnya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pasangan yang kedua. Sriani dan juga Amira Najiha. Okey, saya Okey, kamu boleh baca. Okey, saya akan baca untuk perenggan pertama iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kemajuan telah mengadakan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah dari 17 Jun 2020 hingga 21 Jun 2020. Dah cikgu. Okey. Saya sambung ya Sriani cikgu. Program ini telah dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Sri Kemajuan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan memberi peluang kepada semua murid menyertai pertandingan berbahasa. Siap cikgu. Okey, bagus juga. Okey. Dekat sini Hasriani baca bagus, bernada formal dan juga berbahasa baku sama seperti Sabrina dan juga Ashikin tadi. Untuk Amira pun okey bagus, cuma kamu perlu berhenti seketika. Kamu terlalu laju membaca laporan tu. Faham? Faham cikgu. Patutnya kamu baca ada jeda
Contohnya, program ini telah dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Kemajuan. Okey, dia mesti ada jarak di antara perkataan-perkataan tu. Okey? Okey, cikgu. Faham, Ya, cikgu. semua? Faham, cikgu. Faham cikgu. Tapi Faham. keseluruhannya sebenarnya bagus. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Aku nak tanya, siapa nak buat aktiviti dengan cikgu? Saya Saya. cikgu. Okey. Cikgu ada sediakan satu aktiviti untuk kamu semua, iaitu aktiviti baca dan tanda. Untuk aktiviti baca dan tanda ni, cikgu nak kamu membaca satu laporan tu dengan kuat. Lepas tu cikgu nak kamu senaraikan sekurang-kurangnya 2 ciri laras bahasa dalam teks yang disediakan. Boleh? Boleh Boleh, cikgu. Jadi cikgu. kami kena ikut intonasi laporan ni lah kan cikgu? Ya, betul nak Hasrani. Okey, untuk aktiviti ni cikgu bagi kamu kepada 2 kumpulan. Jadi cikgu nak tanya, kamu nak pilih sendiri ataupun cikgu yang tetapkan kumpulan untuk kamu? Cikgu tetapkan lah pilih. cikgu. Okey, kalau macam tu untuk kumpulan 1 Hasriani dan Sabrina, kumpulan 2 Haslinda dan Ashikin. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh, cikgu. Jom kita tengok kepada slide seterusnya. Okey, di sini dekat slide ni cikgu ada paparkan 2 contoh laporan. Yang pertama, laporan peristiwa kebakaran ni cikgu bagi kepada kumpulan pertama Hasriani dan Sabrina. Okay, untuk laporan lawatan sambil belajar ni cikgu bagi kepada kumpulan 2 iaitu Haslinda dan Ashikin. Cikgu bagi masa selama 2 minit untuk kamu semua lihat dengan teliti setiap laporan ni untuk cari ciri laras bahasa yang terdapat dalam teks ni. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh, cikgu. Okey, kamu tengok dulu kamu baca dulu. Cikgu kami laporan 1 kan cikgu? Ya, Hasriani dan Sabrina laporan 1, Haslinda dan Ashikin laporan 2. Kena baca keseluruhan laporan tu lah kan cikgu? Ya, betul. Okey, Sabrina nak yang perenggan mana? Satu dengan 2. Okey, Sreni ambil 3, 4, 5. Haslinda bagaimana? Okey, saya ambil perenggan 1, 2 dan 3 dan 4. Okey, baik. Okey. Okey, cikgu nak minta kumpulan 1 dulu untuk baca laporan ni, boleh? Boleh Teks cikgu. laporan ni. Okey. Siapa nak baca Baiklah. dulu? Saya dulu cikgu. Okey, baca. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu semua untuk teks 1 ni ada pembetulan laporan peristiwa kebakaran di sebuah hotel, bukan di sebuah hotel di. Okey cikgu, baiklah. Baiklah, saya akan teruskan. Bacaan laporan tentang peristiwa kebakaran di sebuah hotel. Pada hari Khamis bersamaan 18 Julai 2020, satu kebakaran telah berlaku di Hotel Merlin Segamat Johor. Kebakaran tersebut berlaku kira-kira pada pukul 4 petang. Dalam kejadian itu, 2 orang kaki tangan hotel telah terkorban manakala seorang penginap mengalami kecederaan. Masa-masa tersebut telah dibawa ke hospital daerah Segamat. 10 minit kemudian, 3 pasukan bomba tiba di tempat kejadian. Bagaimanapun, mereka telah menghadapi masalah tekanan air rendah. Keadaan ini telah menyukarkan mereka untuk memadamkan kebakaran. Mereka terpaksa menyeduh air dari sungai berhampiran untuk mengatasi masalah kekurangan air. Baiklah, ciri lara bahasa yang terdapat dalam laporan perenggan 1 dan 2 ialah menggunakan istilah khusus. Yang kedua, bernada formal. Betul ke cikgu? Ciri tersebut. Okey Sabrina, kamu baca dengan bagus. Tetapi untuk yang ayat terakhir tu, kamu baca seperti percakapan yang biasa. Bukan menggunakan nada yang untuk baca laporan.
Baik cikgu, saya Okey, akan nanti bagi. nanti Sabrina boleh ubahkan yang tu sikit, okey? Okey cikgu. Okey, untuk perenggan seterusnya Hasriani boleh sambung. Okey, saya teruskan cikgu. Sebuah skylift telah digunakan untuk mengeluarkan mangsa-mangsa yang berada di tingkat 3 dan 4 hotel tersebut. Buih sabun turut digunakan untuk mengelakkan berlakunya letupan. Beberapa orang awam turut membantu membawa mangsa-mangsa yang terlibat ke tempat asal. Lebih kurang 20 orang mangsa terkurung di dalam hotel tersebut kerana tidak dapat turun disebabkan lift rosak. Asap tebal mengganggu dan menyesakkan pernafasan. Lebih kurang 20 minit kemudian, bomba berjaya mengawal kebakaran tersebut. Api dapat dipadamkan sebelum merebak ke tingkat 3. Kerugian dianggarkan sebanyak Rm1 juta. Pihak bomba telah menasihatkan orang ramai supaya tidak merosakkan pilih bomba yang terdapat di kawasan mereka. Orang ramai juga dinasihatkan supaya melaporkan tentang sesuatu kerosakan alat atau wayar elektrik kepada pihak yang bertanggungjawab dengan segera. Dah cikgu. Cikgu, untuk ciri laras bahasa yang telah saya peroleh daripada laporan ini, yang pertama ialah menggunakan bahasa dan format baku, iaitu bahasa yang digunakan ialah bahasa baku yang mantap. Yang kedua ialah mempunyai struktur dan gaya formal, iaitu pertuturan ayat adalah panjang dan secara kompleks lah. Okey, untuk Hasriani pun cara pembacaan kamu juga bagus. Ada nada intonasi yang untuk membaca laporan dan kamu menggunakan bahasa baku yang betul. Untuk ciri laras bahasa pun betul apa yang kamu sebutkan. Okey, terima kasih Hasriani. Sama cikgu. Okey, kita boleh teruskan untuk laporan yang kedua untuk kumpulan Haslinda dan Ashikin. Okey, boleh cikgu? Okey, saya mulakan cikgu. Okey. Lawatan sambil belajar ke Zoo Negara. SJKC Chang Hua Wei Sin. Pada 16 Jun 2019, Persatuan Bahasa Melayu SJKC Chang Hua Wei Sin telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Zoo Negara. Rombongan ini telah disertai oleh 25 orang murid dan diiringi oleh 2 orang guru penasihat, Puan Suryati dan Puan Mona. Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada murid tentang haiwan di dunia dan kepentingan melindungi haiwan, terutamanya haiwan yang semakin pupus. Rombongan kami telah bertolak dari perkarangan sekolah pada pukul 8 pagi dan menaiki bas. Kami tiba di destinasi pada pukul 10.30 pagi, 10.30 pagi. Puan Mona memberikan taklimat ringkas sebelum membawa kami masuk ke dalam zoo. Di Zoo Negara terdapat pelbagai jenis haiwan. Ada haiwan liar dan haiwan jinak. Kami dapat melihat haiwan-haiwan ini dengan lebih dekat dan jelas. Haiwan-haiwan liar seperti harimau dan singa dikurung di dalam sangkar. Kejut hati kami kerana harimau mengaum tatkala kami mendekati sangkar itu. Kami juga melawat ke taman burung dan taman rama-rama. Kami dapat melihat pelbagai spesies unggas dan rerama di taman itu. Kami juga berpeluang untuk memberikan bijirin kepada burung-burung di taman itu. Okey, untuk ciri laras bahasa laporan ni cikgu, saya mendapati laporan ni menggunakan istilah khusus iaitu Zoo Negara dan juga laporan ni menyampaikan maklumat secara sistematik dan juga ada objektif cikgu. Okey. Okey, bagus Haslinda. Kamu baca dengan bahasa yang baku tetapi macam kamu ada sedikit tersasar pada pukul 10.30 pagi. Masa tu kan? Betul cikgu? Betul tak? Okey, nanti kamu boleh cuba ubah untuk menyebut pada pukul 10.30 pagi. Okey, Boleh baik cikgu. untuk ciri laras bahasa pula yang kamu sebutkan itu adalah betul. Okey, Tanya. Terima kasih Haslinda. Okey, untuk Ashikin boleh sambung? Boleh cikgu? Okey. Baik, saya sambung untuk setelah penat berjalan. Setelah penat berjalan, kami menaiki kereta api mini untuk mengelilingi zoo. Kami melihat kuda belang meragut rumput, badak sumbu berkubung di dalam lumpur dan orang hutan berkayut di atas pokok.
Petugas zoo memberikan penerangan kepada kami tentang habitat dan ciri-ciri haiwan di sepanjang lawatan ini. Selepas makan tengah hari, kami melawat ke Akuarium Tunku Abdul Rahman. Di taman itu, kami dapat melihat pelbagai jenis spesies fauna dan flora akuatik yang unik. Kami juga menyaksikan pertunjukan singa laut yang menarik dan menghiburkan. Lawatan ini berakhir pada pukul 5 petang. Murid-murid telah memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga hasil daripada lawatan ini. Kami berharap agar lawatan sambil belajar ini akan diadakan lagi pada masa akan dapat. Harapan. Untuk laras bahasa laporan yang saya dapat nyatakan dalam laporan sambil belajar ke Zoo Negara ini ialah yang pertama, ianya menggunakan istilah khusus di mana seperti haiwan, badak sumbu, kuda belang yang menunjukkan sifat ataupun menunjukkan kita berada di zoo. Dan yang kedua ialah struktur dan gaya bahasanya, gaya bahasa yang formal di mana struktur bahasa bergaya formal lah. Betul ke cikgu? Macam tu. Okey, untuk yang penggak pertama tu, cikgu dapati Syikin baca tanpa menggunakan nada laporan. Untuk penggak yang seterusnya, Syikin baca menggunakan nada dan sebutan laporan yang betul. Untuk ciri laporan pula, apa yang Syikin kemukakan tu adalah betul. Dalam teks ni ada menggunakan istilah khusus seperti yang Syikin sebutkan macam haiwan macam badak, sumbu apa semua tu. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Okay, terima kasih semua. Semua baca dengan bagus untuk kelas kita hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Baiklah, okey ke semua aktiviti sebelum ni? Okey cikgu. Baiklah, cikgu teruskan dengan aktiviti membaca laporan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah. Siapa nak wakil membaca Saya laporan cikgu. tersebut? Terima kasih. Baik, Okey, saya mula boleh ya cikgu. teruskan. Okey, baiklah. Laporan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kemajuan telah mengadakan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah dari 17 Jun 2020 hingga 21 Jun 2020. Program ini telah dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Kemajuan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan memberi peluang kepada semua murid menyertai pertandingan berbahasa. Sepenuh Minggu Bahasa ini, pihak penganjur telah mengadakan pelbagai pertandingan seperti pertandingan bercerita, mengarang cerpen, pidato, mendeklamasikan sajak dan kuis. Semua murid menengah rendah dan menengah atas telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Sebelum pertandingan dijalankan, Puan Hajah Mariati binti Haji Sapwan, Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kemajuan telah merasmikan program terlebih dahulu. Program ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan hampir setiap acara yang dipertandingkan disertai lebih 30 orang peserta. Pada hari yang terakhir telah diadakan majlis penyampaian hadiah. Hadiah-hadiah telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar. Murid-murid yang berjaya akan mewakili sekolah jika ada pertandingan di peringkat zon nanti. Sudah cikgu. Terima kasih Syikin telah membaca laporan. Baiklah, cikgu nak kamu semua Terima kasih cikgu. senaraikan 2 ciri larah bahasa yang terdapat laporan tersebut dan masukkan dalam kumpulan WhatsApp kelas kamu, itu kelas 3 Gemilang. Bolehkah semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit untuk masukkan Baik. dalam kumpulan WhatsApp. Kita tunggu kawan-kawan yang lain ya. Baik cikgu. Okey, semua dah siap. Terima kasih cikgu. semua. Sama. Baiklah, ciri larah bahasa yang kamu senaraikan semua betul, iaitu matematik dapat peringkat, menggunakan istilah khusus seperti pertandingan bercerita, menggunakan struktur dan gaya formal, ayat nurukan panjang,
menggunakan bahasa baku. Semuanya betul. Cikgu nak kamu beri tepukan kepada diri sendiri Yeay. kerana menjawab dengan betul. Baiklah, cikgu nak kamu semua setiap seorang membaca 2 perenggang. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. 2 perenggang pertama Ashikin, perenggang ketiga keempat Baik. Amira, 5 ke 6 Hasriani. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, kita mulakan dengan Ashikin. Baik. Terus Laporan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kemajuan telah mengadakan Minggu Bahasa Peringkat Sekolah dari 17 Jun 2020 hingga 21 Jun 2020. Program ini telah dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Kemajuan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan memberi peluang kepada semua murid menyertai pertandingan berbahasa. Okey, saya sambung. Sempena Minggu Bahasa ini, pihak penganjur telah mengadakan pelbagai pertandingan seperti pertandingan bercerita, mengarang cerpen, pidato, mendeklamasikan sajak dan kuis. Semua murid menengah rendah dan menengah atas telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Sebelum pertandingan dijalankan, Puan Haja Mariati binti Haji Sapuan, Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kemajuan telah meresmikan program terlebih dahulu. Okey, saya sambung ya cikgu. baiklah, teruskan Amira. Program ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Hampir setiap acara yang dipertandingkan disertai lebih 30 orang peserta. Pada hari yang terakhir, telah diadakan majlis penyampaian hadiah. Hadiah-hadiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar. Murid-murid yang berjaya akan mewakili sekolah jika ada pertandingan di peringkat zon nanti. Baiklah, terima kasih semua. Sama cikgu. Tahu tak tujuan cikgu untuk kamu semua baca untuk apa? Tahu, supaya kami mahir dalam membaca laporan. Betul Hasriani. Apa lagi? Supaya kami membaca laporan dengan nada yang betul. Betul semua. Cikgu nak kamu untuk memantapkan lagi ciri-ciri laras bahasa yang terdapat dalam laporan tersebut. Baiklah, nampaknya masa amat mencuburi kita, tapi sebelum cikgu merumuskan tentang pembelajaran pada hari ini, cikgu mahu kamu menjalankan satu lagi aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti pengalaman peribadi. Apa itu aktiviti pengalaman peribadi? Kamu diberi masa selama 1 minit untuk menulis apa yang kamu dapat pada hari ini, apa pembelajaran, apa yang dapat kamu rumuskan tentang pembelajaran pada hari ini selama seminit dalam kertas atau kamu ambil pen dan kertas, tulis dalam masa seminit cikgu bagi, dan sebentar lagi cikgu akan pilih nama siapa yang bertuah untuk membaca semula rumusan ringkas yang kamu tulis. Masa kamu bermula sekarang. Baik cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Okey. Mari kita lihat. Okey. Masa kamu ada 30 saat lagi. Tulis secara ringkas saja untuk kamu baca sebentar lagi dengan nada laporan yang telah kamu pelajari pada hari ini. Baiklah cikgu. Okey, kamu ada lagi 20 saat. Sebelum itu cikgu sediakan permainan pilih nama. Ada 4 nama yang cikgu letak di sini, iaitu Hasriani, Sabrina, Haslinda dan juga Amira. Nama-nama yang terpilih akan membaca rumusan ringkas yang kamu tulis sebentar tadi. Okey. Semua telah selesai menulis rumusan ringkas kamu? Sudah cikgu. Sudah cikgu. Sudah, Amira sudah. Okey, Sabrina sudah. Hasriani bagaimana? Sudah cikgu. Sudah, okey. Sekarang mari kita lihat siapa yang kena. Jeng, jeng, jeng. Sabrina. Baiklah Sabrina, boleh kongsikan apa yang telah kamu tulis sebentar tadi tentang rumusan ringkas yang cikgu arahkan untuk kamu tulis. Baiklah cikgu, saya dapat rumuskan daripada pembelajaran ini itu dapat mengetahui ciri arah bahasa laporan
dan mengetahui bagaimana hendak membaca intonasi yang betul dalam laporan tersebut. Itu sahaja cikgu. Okey, terima kasih Sabrina. Okey, baik, terima kasih Sabrina. Nampaknya Sabrina telah berjaya untuk mengetahui bagaimana untuk membaca satu teks laporan dengan betul. Cikgu pilih lagi seorang untuk membaca rumusan yang telah ditulis. Mari kita lihat siapa yang kena. Amira. Okey. Amira, tolong bacakan kepada cikgu rumusan ringkas yang telah kakak tadi. Silakan. Untuk pembelajaran saya hari ini ialah saya dapat belajar cara membaca laporan dengan nada yang betul dan saya dapat mempelajari terdapat 5 ciri laras bahasa yang terdapat dalam format laporan. Itu saja cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Amira. Nampaknya objektif pada hari ini, objektif pembelajaran pada hari ini tercapailah, iaitu yang pertama, cikgu mahu kamu membaca laporan dengan nada ataupun intonasi yang betul. Dan yang kedua, cikgu mahu kamu untuk senaraikan, betul, senaraikan laras sekurang-kurangnya 2 ciri laras bahasa laporan yang terdapat dalam teks. Nampaknya kamu semua telah berjaya untuk mencapai 2 objektif yang cikgu tetapkan untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi, cikgu kira itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar semua anak-anak murid cikgu dapat membaca apa-apa laporan yang diberikan dengan nada dan intonasi yang betul dan kamu dapat kenal pasti ciri-ciri laras bahasa laporan tersebut. Okey, cikgu kira itu sahaja pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum dan jaga diri semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.